Assalamualaikum Coach, saya Nur Alia binti Muhammad Izazi, matrik nombor 286814 dan hari ini saya akan membentangkan definisi keselamatan cyber. Pada saat ini, masyarakat di seluruh dunia dapat menyaksikan bahawa teknologi semakin berkembang. Apabila semakin berkembangnya teknologi pada masa sekarang, dunia teknologi yang jahat juga akan turut berkembang. Penyerang kini lebih bijak menggunakan serta memanfaatkan teknik baharu yang lebih canggih ke arah keburukan untuk memasuki atau merosakkan sistem. Oleh itu, untuk melindungi data pribadi, kita haruslah mengetahui serta mengambil berat tentang keselamatan cyber supaya maklumat serta privasi kita dapat dilindungi. Oleh itu, setiap pihak perlu memahami kepentingan keselamatan cyber dan harus memberi tumpuan kepada penggunaan semua langkah yang mungkin untuk menangani ancaman cyber. Keselamatan cyber adalah merujuk kepada kaedah pencegahan yang digunakan untuk melindungi maklumat digital daripada dicuri, dikompromi ataupun diserang. Ini tentu saja memerlukan pemahaman tentang potensi ancaman maklumat seperti virus dan kod berniat jahat yang lain. Strategi keselamatan cyber yang boleh dilakukan termasuk beberapa perkara iaitu pengurusan identiti, pengurusan risiko dan juga pengurusan insiden. Assalamualaikum Coach, nama saya Najah Farhana binti Muhammad Azman dan nombor matrik saya adalah 286837. Antara faktor segelintir masyarakat kita kurang kesedaran tentang keselamatan cyber adalah kerana merasakan undang-undang cyber tidak penting. Kerajaan Malaysia telah pun mewujudkan pelbagai undang-undang dan akta yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet. Sebagai contoh, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 serta Akta Fitnah 1957. Sebagai pengguna internet, walaupun kita semua tahu sesuatu masalah tak semestinya diselesaikan dengan undang-undang, akan tetapi masyarakat perlulah sedar tentang kewujudan undang-undang dan akta cyber ini agar dapat mengelakkan diri dari menjadi mangsa cyber ataupun penjenayah cyber. Tambahan pula, sifat sambil lewa dan menganggap diri itu tidak akan menjadi mangsa juga adalah faktor kurang kesedaran tentang keselamatan cyber. Mereka ini merasakan seperti sentiasa berada dalam keadaan selamat dan bebas bersosial di semua laman media sosial yang ada. Nama saya Dewi Priya Sarvana, Nur Matrik 284859. Salah satu punca jenayah cyber berlaku ialah sukar untuk dikenal pasti siapakah penjenayahnya. Perbuatan mereka seperti mengundang, mencuri maklumat, menyebarkan virus, menghantar mesej sampah atau pencerobohan untuk dikenal pasti. Pihak yang berkuasa tidak dapat membebaskan ancaman cyber seperti ancaman fizikal kerana susah untuk menentukan siapa yang menyeram sistem kita, mengapa, bagaimana, dari mana. Umur penjenayah cyber biasanya dalam golongan jenayah cyber berlaku kerana masyarakat kita kekurangan pengetahuan dalam mengendalikan komputer, manakala kebanyakan penjenayah cyber ini adalah golongan berpengetahuan atau profesional dalam mengendalikan komputer. Orang ramai sering menjadikan sasaran golongan penjenayah cyber ini kerana mereka tidak mengetahui cara-cara untuk mengelakkan diri daripada ancaman jenayah cyber. Kejadian sering berlaku ialah penjenayah cyber membuat laman sewa, laman web atau aplikasi telefon pintar tiru dan penggunaan yang tidak berkemahiran dalam komputer dan internet sering ditipu. Selain itu, mereka tidak sedar akan risiko disebelih perkongsian peribadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain juga menjadi faktor jenayah cyber berlaku. Implikasi yang signifikan dalam isu ini ialah data maklumat peribadi pengguna terdedah kepada semua orang, terutamanya kepada penjenayah cyber. Mangsa tanpa disedari telah berkongsi maklumat dalam laman sesawang yang tidak rasmi ataupun laman sesawang tiruan yang direka oleh penjenayah cyber. Malah mereka bagai sudah jatuh timpa tangga apabila mereka sering menjadi mangsa penipuan penjenayah cyber. Hal ini demikian adalah kerana penjenayah dapat mengakses maklumat pengguna atau mangsa jenayah cyber lalu melakukan transaksi wang dari akaun pengguna ke akaun penjenayah cyber. Oleh itu, pengguna perlulah berhati-hati melakukan transaksi dalam internet agar data maklumat peribadi tidak dicuri atau digondam oleh penjenayah cyber. Selain implikasi tersebut, kesan jenayah cyber yang lain ialah mangsa jenayah cyber juga akan menghadapi tuduhan yang tidak berasaskan daripada pihak tertentu.
Mereka akan diapakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi dan nama baik mereka. Lazimnya, perkara ini terjadi pada pemimpin negara, artis dan individu yang menjadi ikon masyarakat. Mereka dituduh dengan pelbagai fitnah yang tidak berasaskan. Tegasnya, ancaman fitnah merupakan implikasi buruk terhadap seseorang. Kesan yang seterusnya adalah mangsa berhadapan dengan tekanan yang tinggi. Mereka yang menjadi mangsa jenayah cyber ini akan menghadapi tekanan yang tinggi sehingga mangsa menutup akaun dalam media sosial. Mereka akan mengurungkan diri dalam rumah lalu bertindak menyalahkan diri mereka sendiri. Keadaan ini menyebabkan mereka menghadapi masalah kemurungan, apatah lagi jika tekanan tersebut membabitkan ahli keluarganya. Akibatnya, keluarga mangsa turut dikecam oleh pelbagai pihak. Tegasnya implikasi daripada tindakan penjenayah cyber ini menyebabkan mangsa bertindak di luar batas norma kehidupan manusia. Seterusnya ialah kehilangan sumber pendapatan. Implikasi buruk yang kerap diterima oleh mangsa jenayah cyber adalah kehilangan sumber pendapatan, diperhentikan kerja atau ditamatkan kontrak. Mereka menjadikan laman sosial sebagai diary kehidupan mereka. Malangnya, diary kehidupan mereka telah diceroboh oleh penjenayah cyber yang mengambil kesempatan untuk melakukan fitnah penipuan yang mengakibatkan mangsa dibuang kerja, hilang kontrak ataupun ditamatkan perkhidmatannya. Keadaan ini menyebabkan perniagaan mereka terpaksa gulung tikar disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh penjenayah cyber. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Coach. Nama saya Ali Nazar binti Arifin, nombor matriks 284379. Hari ini saya akan membentangkan tentang 5 langkah mudah kesedaran keselamatan cyber. Yang pertama, gunakan kata laluan. Gunakan kata laluan yang kreatif, iaitu gabungan huruf, nombor dan simbol. Elakkan daripada menedahkan kata laluan kepada orang lain. Sentiasa tukar kata laluan secara berkala dan elakkan daripada menggunakan kata laluan yang sama. Seterusnya, sulitkan iaitu encrypt penghantaran dokumen rasmi kerajaan dengan kata laluan. Seterusnya, langkah kedua, beretika menggunakan internet dan media sosial. Pastikan alamat email dan kata laluan rasmi tidak digunakan dalam akaun peribadi media sosial. Keluar, iaitu log out daripada akaun media sosial sekiranya tidak digunakan lagi. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi dan maklumat berkaitan tugas rasmi di internet dan media sosial. Elakkan daripada memuat turun aplikasi yang tidak diketahui tahap keselamatannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Coach. Nama saya Nur Alia binti Yaakob dan nombor matriks saya ialah 284265. Saya akan menerangkan langkah mudah kesedaran keselamatan cyber. Yang ketiga iaitu waspada jenayah cyber. Yang pertama, jangan benarkan individu lain menggunakan identiti dan kata laluan akaun email dan media sosial anda. Yang kedua, elakkan daripada melayari laman web dan blog yang berunsurkan lucah, fitnah, hasutan, skim cepat kaya dan ideologi keganasan. Yang terakhir, jangan mudah terpedaya dengan tawaran atau maklumat daripada individu yang tidak dikenali yang menghubungi anda melalui email atau media sosial. Langkah mudah yang keempat ialah elak terpedaya. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Dan semak dan rujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Langkah yang terakhir saya serahkan kepada Ali Nazaha. Seterusnya, langkah kedua, beretika menggunakan internet dan media sosial. Pastikan alamat email dan kata laluan rasmi tidak digunakan dalam akaun peribadi media sosial. Keluar, iaitu log out daripada akaun media sosial sekiranya tidak digunakan lagi. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi dan maklumat berkaitan tugas rasmi di internet dan media sosial.
Elakkan daripada memuat turun aplikasi yang tidak diketahui tahap keselamatannya. Selamat pagi Coach, nama saya Lago Peipei. Seterusnya saya akan membincangkan tentang isu keselamatan cyber. Salah satu isu yang saya boleh ambil iaitu seorang usahawan wanita kerugian lebih 260,000 akibat terpedaya dengan penipuan sindiket Pacer Scam akhir Disember tahun lalu. Usahawan mangsa Pacer Scam rugi lebih 260,000, iaitu seorang usahawan 50-an dihubungi seorang lelaki yang kononnya ingin membeli kondominium mewah untuk dijadikan pelaburan. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zahir Muhammad Yusuf mengatakan wanita dihubungi anggota sindiket yang menyamar sebagai kaki tangan dengan menipu dengan mengatakan bungkusan mengenai dokumen dan sejumlah wang telah dikirim di Amerika Syarikat dan ditahan. Mangsa yang terpedaya memasukkan wang sebanyak 262,700 melalui beberapa transaksi di dalam akaun bank. Mangsa tersebut menyedari telah menjadi mangsa penipuan. Oleh itu, kita dapat simpulkan kejadian sedemikian kerap berlaku dan orang lain mudah terpedaya dengan taktik penipuan serupa itu. Seterusnya, isu yang kedua iaitu penipuan internet. Telefon aduan paling kerap diterima oleh PNM Talent Link. Aduan mengenai penipuan kewangan, terutamanya penipuan melalui internet dan telefon serta penipuan berkaitan pelaburan antara 5 isu yang paling kerap diajukan oleh orang ramai melalui PNM Talent Link pada 2021. Demikianlah menurut Bank Negara Malaysia. Salah satu inisiatif utama bank ialah membuat hantaran peringatan dengan kerap melalui halaman Facebook amaran scam dengan lebih daripada 320 hantaran dibuat sepanjang 2021. Sejak dilancarkan pada 2020, halaman itu mendapat 39,000 pengikut. Pada tahun 2021, dapati ada penurunan sebanyak 11.2% dalam pertanyaan dan aduan berkaitan penipuan yang diterima oleh BNN Talent Link. Webinar yang memberikan fokus kepada penipuan kewangan yang lazim berlaku di Malaysia seperti penipuan skim cepat kaya, macau scam, akaun kedai, memancing data dan e-dagang dijalankan dalam berbagai bahasa untuk mendekati komuniti Melayu, Cina dan India. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Najwa binti Narazli. Nama matrik saya 284480. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang isu keselamatan cyber. Okey, isu keselamatan cyber yang boleh saya kupas kat sini adalah love scam. Love scam ini salah satu taktik penipuan sama ada mangsanya lelaki ataupun perempuan. Salah satu akhbar menunjukkan satu berita mengenai wanita didakwa ditipu oleh abdan hampir RM7,000. Love scam bukanlah satu fenomena yang baru. Walaupun internet merupakan antara medium untuk menambah kenalan sebagai sahabat ataupun kekasih, namun pengguna internet harus bijak dan berjaga-jaga. Sebagai contoh, laman mencari cinta atau dating websites mungkin memudahkan proses mencari pasangan hidup. Namun, adakah orang yang kita kenali menggunakan identiti yang sebenar? Terbaru, seorang wanita dikenali sebagai Scamvid KL kehilangan hampir RM7,000 setelah membantu seorang rakan lelaki yang dikenali di internet. Dia mempercayai lelaki di dalam satu laman web dating dan transfer duit di dalam akaun lelaki tersebut. Wanita berkenaan kemudian melakukan 2 transaksi berjumlah RM7,000 ke akaun bank menggunakan nama abdan yang didakwa sebagai pemandu kepada syarikat penghantaran itu. Seterusnya, isu keselamatan cyber yang kedua adalah hacking WhatsApp. Waspada taktik penipuan ambil alih akaun WhatsApp
daripada MCMC. Taktik penipuan dengan bertujuan untuk mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik berkenaan menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima oleh pihak WhatsApp. Kod pengesahan tersebut amnya diterima oleh pengguna untuk tujuan pengesahan apabila berlaku cubaan pertukaran nombor telefon yang dikaitkan dengan sesuatu akaun WhatsApp. Pengguna yang terpedaya menyerahkan kod pengesahan tersebut boleh menyebabkan akaun WhatsApp mereka diambil alih oleh skamer. MCMC menyeru agar pengguna berwaspada terhadap permintaan kod pengesahan 6 digit WhatsApp daripada mesej orang yang dikenali seperti rakan ataupun ahli keluarga ataupun panggilan orang yang tidak dikenali ataupun pihak yang mengaku sebagai kaki tangan WhatsApp serta pihak lain termasuklah pihak berkuasa. Para pengguna diingatkan agar tidak sama sekali menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Jadi, untuk mengelakkan kita daripada scammer, kita haruslah sentiasa berwaspada agar kita tidak mudah ditipu dan diperdaya oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab di luar sana. Okey. Sebagai kesimpulannya, tidak ada jalan pintas untuk menangani ancaman cyber. Setiap individu ataupun masyarakat perlu memainkan peranan sendiri dalam lingkungan kuasa yang sedia ada dalam usaha untuk menangani ancaman cyber. Masyarakat juga perlu sedar dan peka terhadap ancaman cyber yang tidak asing lagi pada abad ini. Langkah-langkah keselamatan juga perlu dititik beratkan dan diamalkan oleh setiap individu agar tidak menjadi mangsa ancaman cyber. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, kita perlulah sedar bahawa ancaman cyber memberikan kesan yang buruk terhadap diri kita.